Okey, baik. Bertemu lagi dalam program hari ini, seminar 7 langkah mudahnya hafal Al-Quran. Anda bersama dengan saya, Ustaz Syauqi. Dan sekarang bersama kita, wow, ini satu program yang luar biasa. Yang cukup luar biasa. Kehadiran sekarang 232 orang. 232 orang. Sebenarnya ini satu catatan sejarah bagi anak-anak pelajar semua. Kan? Jadi jangan detik hari ini, iaitu 22 Mei 2021. Kan? Detik untuk kita melakukan satu tindakan yang luar biasa dalam menghafal kalam Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya kepada anda, kenapa anda nak hafal Quran? Itu kita akan bincangkan dalam langkah yang ketiga nanti. Anak-anak pelajar sekalian, saya nak tanya kepada anda semua. Saya nak tanya kepada anda semua. Mungkin boleh buka kamera, kita boleh tengok balik. Ataupun kita dah bersedia untuk sambung. Okey. Yang dah minum. Kalau yang puasa, selamat teruskan berpuasa. Okey, nampak itu Ahmad Fahmi. Ahmad Fahmi nampak muka dia. Belakang tu bendera Palestin tu. Kan? Khairil Mikael, tu ada Liverpool situ. Okey, baik. Sudah bersedia? Bila buka kamera nampak seronok sikitlah, nampak muka. Oh, gitu. Okey, baik. Kita akan bergerak kepada aktiviti seterusnya sehingga pukul 11. InsyaAllah kita akan masuk sehingga 3 atau 4 langkah. Esok baru kita akan dedahkan bagaimana cara untuk menghafal Al-Quran. Yes. Hari ini kita akan lakukan persediaan minda dan syuk. Anak-anak pelajar sekalian, bila kita sebut tentang hafal Al-Quran, ramai orang tahu tentang kelebihan hafal Al-Quran. Bila tanya, mahukah anda hafal Al-Quran? Macam-macam jawapan yang diberikan. Sekarang, detik ini, ketika anda berada di rumah anda sedang menghadap komputer ataupun sedang menghadap handphone, anda dapat melihat muka saya. Anda dapat rasai udara di persekitaran anda sekarang ini. Saya nak tanyakan kepada anda, siapa yang di sini nak pahala berganda di hari akhirat? Angkat tangan. Siapa di sini yang nak kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat? Angkat tangan. Saya nak tanya kepada anda, siapa di sini yang nak jadi salah seorang daripada ahli Allah? Angkat tangan. Saya di sini nak tanya kepada anda, siapa yang di sini yang nak mahukan syafaat Al-Quran di hari akhirat? Angkat tangan. Alhamdulillah. Saya nak bertanya kepada anda sekali lagi. Apakah jalan untuk memperolehi semua itu? Boleh beri jawapan? Menghafal Quran. Menghafal Al-Quran. Terima kasih. Yang kata apa? Menghafal Al-Quran. Ya, hafal Quran. Ramai orang yang tahu tentang hal ini. Sekali lagi saya ingin bertanya kepada anda semua. Siapa di sini yang mahu hafal Quran? Angkat tangan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada anda, siapa di sini yang nak hafal Al-Quran 30 juzuk? Angkat tangan. Semua angkat tangan. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya daripada sini. Siapa di sana yang menjadikan hafiz Al-Quran itu sebagai impian hidupnya? Angkat tangan. Hafal Al-Quran adalah impian hidupnya. Angkat tangan. Alhamdulillah. Tahniah kepada anda semua. Terima kasih. Karena setiap kejayaan bermula dengan impian. Setiap kejayaan bermula dengan kemahuan. Setiap kejayaan bermula dengan kemahuan yang membara. Saya percaya, apabila anda membuat keputusan untuk menghadiri program pada hari ini,
Anda semua sudah pun mempunyai cita-cita untuk menjadi hafiz Al-Quran. Adakah saya betul? Betul. Ya, betul. Saya percaya. Terima kasih. Saya percaya apabila anda membuat keputusan untuk belajar di sekolah SMKA Krian, anda sebenarnya telah membuat keputusan untuk menjadi hafiz Al-Quran. Adakah saya betul? Betul. Saya percaya. Di saat anda sedang mendengar kata-kata saya ini, hati dan minda anda turut berkata, ya, saya mahu menjadi hafiz Al-Quran 30 juz. Adakah saya betul? Betul. Terima kasih, terima kasih. Oleh itu, apa yang penting sekarang? Buatlah keputusan sekarang. Buatlah keputusan sekarang. Sebab hidup ini penuh dengan pilihan. Tapi yang penting daripada pilihan-pilihan itu adalah membuat keputusan. Anda ada pilihan untuk hari ini, untuk hadir menyertai program ini dan tidak hadir. Anda ada pilihan. Kalau anda tidak mau hadir, anda boleh mengemukakan alasan-alasan. Tetapi anda telah membuat pilihan untuk masuk pada program hari ini. Itu pilihan anda. Dan anda sebenarnya telah mempunyai pilihan. Nak hafal Quran ataupun tidak hafal Quran. Mana yang anda pilih? Saya percaya anda telah putuskan. Saya mesti hafal Quran. Jadi sekarang buatlah keputusan. Sekarang buatlah keputusan. Sekarang buatlah keputusan. Katakan kepada diri, saya mahu hafal Al-Quran 30 juzuk. Kata kepada diri. Katakan kepada diri. Katakan kepada diri. Saya percaya, saya boleh hafal Al-Quran 30 juzuk. Katakan kepada diri. Saya putuskan. Saya mesti hafal Al-Quran 30 juzuk. Hanya saya yang dapat menjayakannya. Okey, baik. Kita sebut ramai-ramai. Boleh? Boleh? Boleh. Okey, baik. Ikut saya kan. Ikut kata-kata ni. Sebut dengan penuh penghayatan. Saya mahu Saya mau hafal Al-Quran hafal Al-Quran 30 juzuk. 30 juzuk. Buat lagi. Saya mahu Saya hafaz Al-Quran hafaz Al-Quran 30 juzuk. 30 juz. Yes, itu kemahuan anda, keinginan anda. Yang kedua, katakan, saya percaya. Saya percaya. Saya boleh Saya boleh hafal Al-Quran 30 juzuk. menghafal Al-Quran 30 juz. Itu kepercayaan anda. Percaya diri. Yang ketiga, saya putuskan. Saya putuskan. Saya mesti. Saya mesti. Kita mesti Hafaz Al-Quran hafaz Al-Quran 30 juzuk. 30 juzuk. Ingat, gunakan perkataan saya. Gunakan perkataan saya. Jangan guna perkataan kami. Jangan guna perkataan kita. Gunakan perkataan saya. Sebab ini impian setiap orang. Saya. Personal. Bukan impian orang lain. Yang keempat, ingat. Hanya saya. Saya Keempat. Hanya saya yang dapat menjayakannya. Tepuk di sini. Hanya saya yang dapat
Yang Dapat. Menjayakannya. Menjayakannya. Okey, baik. Ini cukup penting. Jampi serapah ni yang 4 dia ni. Kamu kena sentiasa sebut. Ingat, bukan impian orang lain, bukan impian mak ayah kamu, bukan impian guru kamu, bukan impian tok kamu, tapi inilah cita-cita diri kamu sendiri. Kamulah yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap diri kamu. Ingat, katakan kepada diri saya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap diri saya. Baik anak-anak pelajar sekalian. Jadi kita akan lakukan aktiviti. Iaitu kamu buka pada muka surat yang 2 tadi. Muka surat 2 tadi. Boleh? Muka surat 2. Tengok kita akan jawab soalan-soalan itu. Boleh keluarkan kertas. Muka surat 2 ada soalan jawapan. Saya akan beri masa kepada anda semua lebih kurang 4 minit untuk menjawab soalan ini. Sekarang pukul 9.50. Okey. Iaitu soalan yang pertama. Boleh tengok? Adakah anda benar-benar mahu menghafal Al-Quran 30 juzuk? Ya atau tidak? Tanda itu. Memanglah bersih. Ada lap situ. Okey. Bijak situ pula. ada pinjau tarik. Okey, baik. Okey. Adakah anda benar-benar mahu menghafal Al-Quran 30 juzuk? Ya atau tidak? Okay, tulis. Soalan yang kedua. Bilakah anda akan mula menghafal? Boleh jawab. Tuliskan tarikh. Kalau nak buat tarikh detik permulaan hari ini pun bagus. Jadikan ini detik permulaannya. Soalan yang ketiga. Bilakah anda akan mengkhatamkan hafazan? Cuba fikir. Bila? Letakkan tarikh tepat. Agak awal. 31 Disember, pulang pada anak. Baik. Saya bagi masa kepada anda untuk berfikir. Okey. 31 Disember. Contohnya. Anda boleh kira 2 tahun. 2 tahun ataupun 3 tahun. Tulis. Ambil kalender. Buka tengok. Boleh buat kira-kira sekarang. Okey. Kemudian yang keempat. Berapakah jangka masa untuk anda mengkhatamkan hafazan? Berapa? 2 tahun berapa bulan? Okey. Saya mahu anda semua tulis hari ini. Jangan tangguhkan tulis ini. Ini cukup penting. Kena tulis pada hari ini juga. Dan anda boleh tunjukkan kepada guru anda atas itu supaya bila kita tunjuk kepada orang impian kita, kita menjadi lebih bertanggungjawab terhadap impian kita. Dah pasti kita akan memberi komitmen sepenuhnya. Tapi sekadar bila duduk dalam otak saja, kita boleh manipulasi, ubah suai. Tapi bila kita cerita kepada orang, Allah, aku nak kena buat juga. Okey. Berapa tahun selesai? Adakah tempoh ini realistik atau munasabah? Kamu bos tahun sesuai dengan kamu. Kalau kita realistik boh. Saya nak apply dalam 11 bulan saja. Kalau saya tak realistik, ubah, cari bagi yang sesuai. 2 tahun ke, setahun ke, itu realistik. Soalan yang ke-6. Di manakah tempat anda akan mengkhatamkan hafazan? Ataupun ada majlis khas untuk anda menamatkan? Mungkin majlis graduasi anda, majlis khatam Quran yang gilang gemilang. Jadikan peristiwa tersebut peristiwa yang bermakna bagi anda. Di mana? Surau, dewan, majlis convocation. Okay. Soalan yang berikutnya, siapakah yang bersama anda pada detik kejayaan anda? Ibu ayah anda turut hadir, kawan-kawan anda, guru anda, atau siapa lagi? Tulis.
Soalan yang ke-8. Apakah yang anda lihat, dengar dan rasa pada ketika itu? Apa anda lihat? Saya dapat melihat kawan-kawan saya, dapat lihat ibu ayah saya yang hadir pada hari tersebut membawa hadiah. Contoh, dan saya dengar ibu mengucapkan tahniah Mak Jaya. Apa yang anda rasa? Saya rasa bersyukur sangat sehingga menitiskan air mata. Apa yang anda lihat? Okey. Sekarang saya bagi masa balik kepada anda untuk anda lihat balik. Soalan 1 sehingga 8. Kalau ada ubah soal ataupun ada penambahan apa, dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih kepada anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Kalau di sekolah, sekarang Ustaz juga memegang halaqah tingkatan 1. Jadi anak-anak pelajar, Ustaz punya pun sama dengan anda semua. Sama dengan anak-anak sekalian. Tahun lepas, tingkatan 5. Sekarang ni pada habis. Sekarang tingkatan 1. Macam kamu juga. Kan? Okey. Selesai no? Siapa yang selesai? Cuba tulis selesai. Untuk buat apa? Selesai. Tulis itu selesai. Ya, tulis selesai. Alhamdulillah. Okey, oh banyak selesai. Bagus. Jam tu. Okey, Muhammad Irfan, Muhammad Haris Iqbal selesai. Kan? Ainur Rahim selesai. Dinish selesai. Okey, Irnaida selesai. Tahniah. Imanina selesai. Tahniah. Marwan selesai. Nurul Faiza selesai. Bagus. Muhammad Azwan selesai. Kristina selesai. Main tu. Okey, selesai. Baik, tahniah semua kerana anda telah belajar tulis. Satu lagi tugasan. Ini tugasan ini agak menarik. Sekarang kita akan tulis muka surat yang pertama atas sekali, matlamat saya. Bagaimana nak tulis? Kita tulis dengan terperinci dan menggunakan bahasa Deria. Apa bahasa Deria? Mata. Mana melihat, tengok. Menggunakan bahasa telinga, dengar, tepukkan, berbisik. Kita menggunakan bahasa kinestetik, merasai, syukur, seronok, teruja. Kita akan menggabungkan bahasa-bahasa emosi tersebut. Okey. Ini. Okey, kita ambil yang ni. Tapi kamu ni lah, lebih kurang skrip dia macam ini. Tapi kita ubah. Ini program dengan arau baru ni. Contoh dia macam ni. Kamu tulis skrip itu, cuba dengar dulu sebutan skrip. Saya melihat diri saya sedang mengalunkan bacaan Al-Quran di Dewan Utama SMKA Keryat pada 2 Disember 2023 dalam majlis khatam hafazan Al-Quran
Saya mendengar tepukan gemuruh serta ucapan tahniah daripada kawan-kawan dan ibu bapa. Saya melihat ibu dan ayah menghadiahi saya sejambak bunga ros berwarna merah. Ibu membisikkan ke telinga saya, "Along, ibu sayang Along dan ibu bangga dengan Along." Kami saling berpelukan dan membuatkan saya begitu teruja menitiskan air mata kesyukuran. Okey, ini adalah contoh. Saya minta kepada anda untuk tulis lebih kurang macam ni dah, skrip dah, ada ayat dah. Jangan panjang, tak jadi karangan pula. Seringkas ini saja. Dia ada perkataan melihat berwarna. Atau jenis warna. Dia ada perkataan mengalunkan, mendengar, membisikkan. Itu perkataan apa? Auditory. Ada perkataan apa? Berpelukan, teruja, syukur, seronok, gembira kan? Itu kinestetik. Baik, anak-anak pelajar semua, sekarang berdasarkan apa yang anda tulis sebelum ini, cuba buat skrip. Tarikh bila, di mana, dengan siapa, apa yang anda lihat, apa yang anda dengar, apa yang anda rasa. Saya berikan masa kepada anda 5 minit untuk buat skrip matlamat anda. Boleh mula sekarang. Saya tak dengar nanti kata dia lah. Tapi yang saya dengar kan, audio
Okey, baik. Tahniah kepada anda semua kerana dapat menulis skrip matlamat anda. Sekarang saya nak lihat anda semua mengangkat skrip matlamat tersebut. Saya nak tengok. Boleh? Boleh angkat, letakkan di kamera. Sudah siap? Boleh? Ada yang dah siap dah? Ataupun masih menulis? Masih menulis Ustaz. Okey, masih menulis. Okey, tak apa. Kita bagi masa. Tak ada masalah. Okey. Pasang balik. Apa ambil masa, relax. Ini sebab ini cukup penting. Antara benda yang penting dalam program ini adalah menulis matlamat. Ambil masa. Kita program 2 hari, kita tak kalut. InsyaAllah. Okey, baik. Baik, nak pelajar sekalian. Mungkin ada yang hampir siap ataupun ada yang dah siap. Yang dah siap boleh tulis. Siap. Selesai kan? Okey. Alhamdulillah. Yang siap. Pastikan anda tulis hari ini juga. Jangan tangguh pakai tak buat dah. Dan selepas ini, anda boleh buat bentuk kad. Sebesar IC, sekarang ada di rumah, type bagi kecil-kecil je. Kemudian print, letakkan laminate, jadikan kad, letakkan dalam Quran, tempel dekat Al-Quran. Jadi sentiasa kita baca. Sebelum kita hafal Quran, kita baca dulu. Saya lihat diri saya mengalunkan. Sebab dia akan membangkitkan semangat kita. Kita nampak dah di mana tempat kita akan tuju. Kita nampak dah, terbayang-bayang di mata kita, detik-detik bersejarah dalam hidup kita. Yes? Buat kad pula. Kalau dalam buku ada disebut pada muka surat 50.
Muka surat 55. Tuliskan matlamat anda. Tuliskan kad matlamat anda ada disebut di situ. Anda boleh baca semua dah lah. Yang ada buku lah. Mungkin ada yang nak buku. Sebenarnya untuk cetakkan buku ni dah habis. Buku dah habis. Ada pelajar-pelajar daripada yang terakhir, SMK Arau dah ambil habis. Dan insyaAllah kita ada proses untuk cetak semula lah. InsyaAllah. Jadi yang nak buku tu boleh berbualan dengan guru-guru di sana. Program seperti ini tak semua maklumat dapat disampaikan. Ada poin-poin penting lagi yang ada dalam buku tersebut. Okey, baik. Banyak selesai. Alhamdulillah. Sekarang cuba baca dengan penuh penghayatan. Sebut pelan-pelan. Saya melihat. Cuba baca balik. Dengan penuh penghayatan. Saya masa 40 saat. Bola daripada sekarang. Baik, selesai. Cuma kita tengok balik. Dalam langkah yang kedua ini, apa yang kita pelajari? Iaitu O. Outcome setting. Mana lahirkan matlamat diri dan putuskan untuk mencapainya. Sekarang anda telah membuat keputusan. Untuk menjadi hafiz Al-Quran, anda telah putuskan. Anda akan menamatkan Al-Quran dalam tempoh bagian-bagian. Anda telah buat keputusan untuk menghafal Al-Quran 30 juzuk. Ini yang pentingnya. Yang kedua, kita mesti ada matlamat. Kita mesti ada impian. Dan impian tersebut perlu disettingkan, disetkan, ditetapkan dan tulis dengan secara terperinci. Dan apa anda tulis dengan 8 soalan tadi dan matlamat yang anda tuliskan tadi, itu adalah apa? Matlamat yang anda tulis. Mudah-mudahan saya doakan anda semua berjaya mencapai impian anda sebagai seorang hafiz Al-Quran yang besar manfaat untuk diri anda, keluarga anda, masyarakat anda, dunia anda, dan akhirat anda. Amin. Sekarang, saya nak tanya kepada anda semua. Anak-anak yang saya sayangi. Dan bila saya bercakap dengan anda pada pagi ini, walaupun tak dapat bersemuka, saya amat teruja. Sebab saya seronok sangat bila mengetahui pelajar-pelajar yang begitu berminat untuk menghafal Al-Quranul Karim. Cuma soalannya sekarang, kenapa anda mau hafal Quran? Adakah menghafal Al-Quran itu penting kepada anda? Adakah menghafal Al-Quran itu penting kepada anda? Anak-anak sekalian, satu kajian pernah dibuat terhadap satu kumpulan tentera askar dan kumpulan pelajar sekolah. Dalam tajuk kajian tersebut, penguasaan bahasa asing antara kumpulan askar dengan pelajar sekolah. Siapa yang lebih nampak impact dia lebih tinggi? Dan didapati selepas kajian tersebut, rupanya yang cepat menguasai bahasa asing, bahasa mudahnya kita bahasa Inggeris atau bahasa yang lain, kumpulan askar ini, mereka belajar bahasa, masuk kursus bahasa, lebih cepat menguasai berbanding pelajar-pelajar di sekolah. Kenapa? Persoalannya kenapa? Ya, sebab askar ini, bila mereka belajar masuk kursus, mempelajari bahasa, mereka merasakan kursus itu, menguasai bahasa itu amat penting bagi mereka. Kerana mereka akan ditempatkan ke sesebuah negara. Ada yang akan ditempatkan di negara ini. Ada yang ditempatkan ke negara ini. Maka bila sampai ke negara tersebut, dia mesti bertutur dengan bahasa negara tersebut. Kalau tak pandai bahasa asing, nak pergi beli teh tarik pun tak erti. Nak pergi beli makanan pun tak tahu nak sebut.
Maka askar ini dia sentiasa berpindah ke sana ke sini, ke sana ke sini. Maka sebelum dihantar untuk ke sebuah negara, mereka akan belajar bahasa dan cepat sangat mereka kuasai. Kenapa? Kerana mereka menguasai bahasa asing itu terlalu penting bagi mereka. Kalau mereka tak kuasai, tak boleh hidup. Adapun kumpulan pelajar, mereka kata, alah belajar bahasa asing ni, tak penting mana pun. Kan? Kuasai bahasa Inggeris, bahasa Perancis kan, tak penting kan, kita apa boleh ni. Akhirnya menyebabkan mereka tak memberi tumpuan sepenuhnya. Sebab penguasaan bahasa itu tidak penting bagi mereka. Maka lambatlah dia menguasai bahasa. Kenapa? Apabila kita merasakan sesuatu itu penting, maka kemahuan kita akan menjadi begitu kuat berganda. Semakin kuat kemahuan kita untuk mencapai sesuatu, maka semakin berdaya minda dan tubuh kita. Benarlah kata-kata tersebut. Bila mana kita kemahuan kita untuk mencapai sesuatu. Contohnya hafal Quran. Ya, kemahuan itu bukan kemahuan yang biasa-biasa, tetapi kemahuan yang menyala-nyala, kemahuan yang membara, kemahuan yang luar biasa. Ketika itu, minda kita akan mula beroperasi dengan sepenuhnya, dengan kuat sekali. Tubuh kita juga mengeluarkan sel-sel hormon-hormon untuk begitu bertenaga sekali dalam merealisasikan cita-cita kemahuan kita. Ada satu ungkapan kata tenaga. Boleh ingat apa ini? Tenaga. Dialirkan ke arah apa yang ditumpukan sebagaimana ditunjukkan oleh niat. Apa yang kita tumpu, tenaga kita akan pergi ke arah itu. Kita rasa bersemangat, kita rasa bertenaga sekali. Mungkin anak-anak pelajar pernah bangkit di pukul 3 pagi untuk melihat menonton perlawanan bola sepak. Walaupun kita mengantuk, tapi sebab apa? Kita betul-betul nak tengok perlawanan tersebut. Perlawanan yang begitu penting, bererti bagi kita, yang begitu bermakna bagi kita. Kita sanggup bangkit, dan bila mana kita bangkit, kita rasa bertenaga sekali. Kerana tenaga kita sekarang menjurus ke arah kemahuan kita yang begitu kuat. Apabila kita betul-betul mahu hafal Quran, tenaga kita akan difokuskan, dialirkan ke arah tersebut. Inilah kemahuan. Kemahuan kalau biasa-biasa tidak memadai. Mesti kita gandakan lagi kemahuan sehingga menjadi kemestian. Apa dia bahasanya? Gandakan kemahuan anda untuk menghafal Quran sehingga ia menjadi kemestian. Gandakan kemahuan anda sehingga ia menjadi satu kemestian. Jadikan kemahuan anda sebagai sesuatu yang penting. Jadikan kemahuan anda sebagai satu keutamaan anda dalam hidup anda. Soalan sekarang. Ustaz, macam mana kami nak gandakan kemahuan kami? Bagi power lagi. Bagi kuat lagi. Pertamanya, saya ingin bertanya kepada anda. Adakah hafal Quran penting bagi anda? Saya ingin bertanya sekali lagi. Adakah hafal Quran penting bagi anda? Penting. 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 Baik. Ramai yang menjawab penting. Adakah itu memadai? Saya ingin bertanya sekali lagi kepada anda. Kenapa ia penting? Kenapa hafal Quran penting kepada anda? Ada dalam mindset. Tak ada orang adik-beradik. Oh. Salah satu jalan nak masuk syurga. Lagi. Nak bawa mak ayah masuk syurga. Masya Allah. Lagi apa dia? Mak ayah masuk syurga. Untuk menerangkan di dalam kubur. Panduan hidup. Dunia akhirat. Ya Allah. mak ayah masuk syurga. Mudahkan urusan. Masya Allah. Mudahkan urusan. Membantu amalan dalam kubur. Ya. Baik. Saya mendengar banyak sekali jawapan daripada anda. Memang jawapan-jawapan itu. Macam-macam. Dia kata sebab nak boleh pahala yang berganda. Nak tolong mak ayah bersinar kubur. Memudahkan urusan. Ya, ini dah. Kita boleh tanya kepada kita sebab ia penting bagi aku. Kita kena mencari sebab yang kuat. Kalau kita tak boleh fikir, kita fikirkan. Kalau hari ini saya telah menjadi hafiz Al-Quran, anda lah menjadi hafiz Al-Quran. Apakah faedah yang anda perolehi? Apakah faedah-faedah sampingan yang anda perolehi?
di dunia maupun di akhirat. Ada orang bertanya, sebab apa kita perlu hafal Quran? Kalau dalam buku ini antaranya disebut, sebab apa seorang Muslim itu perlu hafal Quran? Bagi kamu, yang pertamanya, hafal Al-Quran ini memulakan menjadi satu persediaan kepada anda untuk menjadi ilmuwan Islam. Sebab ilmuwan Islam zaman dulu, hafal Quran. Ini persediaan anda. Yang keduanya, apabila anda nak berdakwah, orang yang hafal Quran lebih mudah untuk berdakwah. Yang ketiganya, apabila anda hafal Quran, daya ingatan, memori anda akan menjadi lebih berganda, lebih power. Yang keempatnya, sudah pasti hafal Quran ini pahalanya berganda. Satu huruf, satu kebajikan. Satu kebajikan, 10 pahala. Dan orang yang hafal Quran ini adalah orang yang banyak baca Quran. Orang yang banyak tengok Quran. Orang yang banyak sentuh Al-Quran. Orang yang banyak menggerakkan lidahnya untuk baca Quran. Orang yang hatinya sentiasa berfikir-fikir tentang Al-Quran. Ini orang yang hafal Quran berbanding dengan orang yang lain. Banyak sebut Quran. Banyak sentuh Quran. Banyak pegang Al-Quran. Banyak tengok Al-Quran. Siapa dia? Orang yang hafal Al-Quran. Kemudian, yang kelimanya, bila orang hafal Quran, tadabbur dia menjadi lebih dekat. Sebab bila dia baca Quran sini, dia faham ayat ini, dia boleh kaitkan dengan ayat di tempat lain. Sebab dia ingat. Tadabburnya menjadi lebih tinggi. Yang keenamnya, menjadi bukti kecintaan kita kepada pemilik Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita cinta kepada Al-Quran, menjadi bukti kita cinta kepada pemilik Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kata aku cinta apa Al-Quran? Kadang-kadang kita minat satu artis, kita cinta, kita kasih kepada satu artis, kita sanggup menghafal lirik lagu dia. Bahkan kita berbangga bila mana kita dapat lantunkan lirik lagu tersebut, seni kata lagu tersebut. Sebab kita suka. Begitu juga apabila kita kasih kepada Allah, kita membaca kalamnya, kita menghafal kalamnya. Sebab Abdullah bin Abbas kata apa? Barang siapa mencintai Al-Quran, maka dia cinta akan Allah dan Rasulnya. Yang ketujuhnya, sudah pasti kita sedang meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu antaranya. Jadi sekarang saya nak kepada anda semua, anda sila jawab pada muka surat yang pertama juga, kenapa hafal Al-Quran penting kepada anda. Tulis 5 sebab. Tulis 5 sebab. Kalau dalam buku tu baca macam sebab, anda boleh lihat di sana. Okey, boleh tulis sekarang. Di antara yang terlintas di minda anda, sebab nak mahu pahala yang banyak. Kerana inginkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang berkata untuk mendapat syafaat di hari akhirat. Mungkin ada yang berkata nak menghadiahkan mahkota yang istimewa kepada kedua ibu bapa. Mungkin ada yang berkata, sebab
Nanti aku hafal Quran, otak makin berkembang. Potensi otak semakin berkembang. Ada yang kata, oh boleh jadi imam. Aku nak jadi imam kat Masjidil Haram. Ada seorang pelajar. Dia nak jadi imam kat Masjid Madinah. Oh, boleh jadi. Walaupun nampak macam angan-angan. Satu hari nanti, mana nak tahu. Ada yang kata apa? Oh, bila aku belajar ni, bila hafal Quran, nanti nak sambung pelajaran, boleh pergi ke bidang-bidang dia. Boleh jadi gitu. Namun apa juga sebab yang anda tulis, sudah tentu keuntungan di akhirat itu lebih bermakna buat anda. Keuntungan yang besar dan tidak terhitung. Keuntungan akhirat. Sekurang-kurangnya anda akan bersama dengan para nabiyin, siddiqin, syuhada, salihin. Sekurang-kurangnya anda termasuk dalam golongan ahli Allah. Yang merupakan insan istimewa di sisinya. Golongan yang mendapat kemuliaan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu yang kita dapatkan? Okay, teruskan menulis. Masa kita ada lebih kurang setengah jam lagi. InsyaAllah kita dapat selesaikan satu lagi langkah. Esok insyaAllah kita akan masuk teknik. Okey, siapa yang dah sudah? Boleh komen sikit. Sudah. Sudah, Ustaz. Okey, sudah. Terima kasih. Yang belum sudah, terus sikit lagi. Kita bagi masa 1 minit lagi. Okey, baik, tahniah kepada anda kerana anda telah berjaya menulis. Kenapa menghafal Al-Quran penting kepada saya? Sekarang cuba letak dalam semua ni. Manakah satu sebab yang paling kuat sekali? Paling kuat sekali. Boleh letakkan ini nombor 1. Yang nombor 2, mana yang paling kuat? Yang ni, yang bila kita baca yang tu, kita rasa, Allah ni yang aku nak capai. Ingat, inilah big why kita. Big why, sebab terkuat kita. Orang yang tidak ada sebab kuat, dia tidak akan buat. Orang yang tidak ada sebab yang penting, dia tidak akan buat. Mari kita bina semangat ini. Cari, sebenarnya ada dalam kita sebab tersebut. Baik, tahniah kepada anak-anak sekalian. Sekarang kita yang keduanya. Bagaimana kita nak gandakan lagi kemahuan? InsyaAllah hari ini kita boleh habis yang. Yang keduanya untuk binakan lagi semangat kita, kekuatan kita, kemahuan kita. Mana kita nyalakan kerinduan dan kecintaan terhadap Al-Quran. Gandakan kerinduan dan kecintaan kepada Al-Quran.
Dalam buku disebut beberapa sebab. Satunya, bagaimana kita nak cinta kepada Al-Quran? Pepatah Melayu sebut, tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Bila kenal, baru kita dapat merasa. Bagaimana nak kenal Al-Quran? Antaranya Al-Quran merupakan sebaik-baik kalam. Al-Quran merupakan penawar. Al-Quran adalah kitab petunjuk. Al-Quran kitab pengajaran. Al-Quran menerangkan segala sesuatu. Ini hebatnya Al-Quran. Boleh teliti. Dan bagi yang telah memiliki buku, boleh tengok pada muka surat 10, 11, 12 menceritakan tentang keistimewaan Al-Quran. Dan satu lagi untuk menyalakan kerinduan Al-Quran, kita kena tahu, hayati ganjaran penghafal Al-Quran. Ganjaran membaca Al-Quran. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan Al-Quran. Inilah motivasi yang terkuat. Bila mana kita hafal Quran, pastikan hadis ini duduk kat kita. Ya Allah, aku nak jadi orang sebaik-baik umat. Ya Allah, khairukum man ta'alamal Quran. Yes, aku nak jadi golongan yang terbaik. Dan antara hadis, 2 hadis saja nak baca pada hari ini. Iaitu pertamanya hadis berkaitan dengan syafaat Al-Quran. Bayangkan pada hari yang tidak ada syafaat yang boleh bantu kita. Orang bantu kita. Tiba-tiba kita yang merupakan orang yang menghafal Al-Quran, Quran datang beri syafaat kepada kita. Antaranya hadis Nabi kata apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kalian akan Al-Quran, maka sesungguhnya ia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada Tuhan. Bayangkan sebentar. Di waktu ini, ketika anda berada di rumah anda, tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Berikan perhatian kepada setiap detik kata-kata saya ini. Dengar. Mungkin anda sedar apa yang saya sebutkan sekarang. Bayangkan, sekarang kita berada pada hari kiamat. Hari yang cemas dan sukar. Hari manusia penuh kebimbangan, ketakutan, kerisauan. Manusia ditenggelami dengan peluh. Anda dapat melihat sejumlah manusia yang cukup ramai. Tanpa pakaian, masing-masing memikirkan hal diri sendiri. Ada yang peluhnya berada di dada. Ada yang ditenggelami peluh sehingga ke hidungnya. Ada yang ditenggelami peluh sehingga kepalanya. Dan panas yang terik menyentuh kulit anda. Matahari hanya 1 jengkal di atas kepala anda. Hari di mana harta dan anak-anak tidak dapat memberi manfaat kecuali mereka yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera. Hari di mana manusia lari daripada saudaranya. Lari daripada ibunya, lari daripada bapanya, lari daripada istrinya, lari daripada anak-anaknya. Hari di mana masing-masing mengatakan nafsi, nafsi. Masing-masing. Anda, saya. Pada hari di mana manusia datang bertemu dengan ayahandanya dan berkata, wahai ayah, tolonglah saya. Berikan saya satu kebaikan agar saya lepas daripada sengsara ini. Lalu si ayah berkata, nafsi, nafsi. Datang pula bertemu dengan bondanya dan berkata, wahai ibu, tolonglah saya. Berikan satu kebaikan kepada saya. Lalu si ibu menjawab, nafsi, nafsi. Datang pula bertemu dengan suami. Wahai suamiku, berikan saya satu kebaikan. Si suami menjawab, hang, aku. Si isteri pula bertemu dengan si suami yang dikasihi, yang hidup sehidup semati di dunia. Wahai suami tercinta, berikan kepada aku satu kebaikan. Lalu si suami menjawab, nafsi, nafsi. Masing-masing manusia ketika itu cemas. Namun bagi penghafal Al-Quran,
di saat getir ini, dia memiliki sebaik-baik pemberi syafaat. Datang Al-Quran, wahai si fulan, aku adalah Al-Quran yang kamu sentiasa dampingi dahulu, yang kamu lazimi membacanya, yang kamu mengamalkan dengan isi kandunganku. Maka pada hari ini, aku akan menjadi pemberi syafaat kepadamu. Aku akan bantumu, aku akan tolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu sebaik-baik penolong? Ya Allah, jadikan kami sebagai penghafal kitab-Mu. Berikan kekuatan kepada kami untuk mengamalkannya. Dan jadikan Al-Quran sebagai pemberi syafaat kepada kami di hari akhirat nanti. Sesungguhnya kami amat mengharapkan syafaatnya. Dalam hadis yang lain, Nabi berkata apa? Yuqalu li sahibil Quran, iqra' wartaq, warattil, kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilatika 'inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada sahibul Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah ke syurga. Dan bacalah secara tartil sebagaimana engkau bacanya sewaktu di dunia dahulu. Sesungguhnya kedudukanmu 'inda akhir ayatin taqra'uha. Di akhir ayat yang kamu baca. Bayangkan di hari akhirat kelak ketika manusia cemas dan bimbang, tiba-tiba anda mendengar satu suara memanggil kepada anda, wahai sahabat Al-Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah ke tingkat syurga. Lalu anda pun mula membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu anda naik kepada satu tingkat syurga. Anda menyambung bacaan lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan anda melangkah naik ke tingkat yang berikutnya. Anda menyambung lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Semakin tinggi anda melangkah. Sehingga anda menamatkan bacaan surah Al-Fatihah. Semakin tinggi kedudukan anda. Dan anda menyambung lagi bacaan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Membaca lagi dengan surah An-Nisa, Al-Ma'idah. Sehinggalah anda menamatkan bacaan Ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Semakin banyak ayat yang dibaca, semakin tinggi kedudukan di dalam syurga. Dan sekarang anda berada dalam syurga yang tertinggi, Al-Firdausil A'la. Anda dapat melihat nikmat-nikmat syurga yang begitu tinggi, yang begitu banyak sekali. Anda dapat melihat pohon-pohon, anda dapat melihat buah-buah, dan anda dapat menyentuh buah tersebut. Dan anda memasukkan ke mulut anda, Alhamdulillah, betapa indahnya nikmat syurga. Dan anda mengucapkan dalam hati, Ya Allah, inilah nikmat yang engkau janjikan dahulu. Begitulah nikmat ganjaran yang disebut oleh Nabi SAW. Kelebihan yang begitu besar kepada orang yang menghafal Al-Quran. Jika kita hanya melihat kepada dua hadis ini, itu pun sudah memadai bagi kita sebagai satu motivasi kepada kita untuk menghafal kalam Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Ini mungkin benda yang hadis-hadis yang dapat membangkitkan semangat kita untuk menghafal Al-Quran. Boleh? Sekarang tarik nafas. Tahan. Dan lepaskan. Sekali tarik nafas. Tahan. Dan lepaskan. Okey, baik. Kita relax sebentar. Relax. Santai. Santai. Okay, kita akan akhiri bab yang Y ini. Ketiga. Bagaimana kita nak gandakan kemahuan kita? Ikhlaskan niat menghafal Al-Quran kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini asas yang paling penting. Hafal kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana yang lain. Bila kerana Allah, dalam apa jua situasi pun kita akan berusaha. Sebab Allah menjadi matlamat kita. Lihat, bila mana matlamat kita kerana Allah,
tinggi untuk dapat redha Allah, untuk dapat syurga Allah. Makna tersebut, niat tersebut cukup tinggi. Pasti akan menghadirkan tindakan yang begitu kuat sekali. Jadi ikhlaskan niat menghafal kerana Allah kata di sini, pegang dada, ya Allah, tolonglah aku, berikan aku keikhlasan dalam menghafal Al-Quran. Okey, boleh buat semua? Letak sini, ya Allah, bantulah aku, berikan aku keikhlasan dalam menghafal Al-Quran. Bantulah aku dalam menghafal kitab-Mu, ya Allah. Okey, baik. Boleh dapat 3 perkara untuk gandakan kemahuan hafal Quran. Yang pertama, tanyakan soalan, kenapa hafal Quran penting kepada saya? Yang kedua, nyalakan kerinduan untuk hafal Quran dengan mengetahui ganjaran-ganjarannya. Yang ketiga, ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang kita akan buat aktiviti. Kita buat aktiviti nah. Baik, duduk dalam keadaan relax. Okey, saya sebut balik. Hello, hello. Hello, hello. Yes, yes. Yes. Yes, yes. Yes, yes. Hello. Okey, sekarang saya nak semua angkat tangan kanan. Betul, kita belah kanan. Ni tangan kanan saya mungkin takut terbalik. Okey, angkat tangan kanan. Okey, turunkan tangan kanan, angkat tangan kiri. Okey, bagus. Kemudian, tangan kanan kita bahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertamanya di dekat bahu ni, kat sini. Okey, pegang semua di sini. Pegang sini. Sentuh bagi rasa. Okey, sentuh bagi rasa. Yang keduanya, saya letak ke bawah lah. Ni nak tunjuk. Yang kedua dekat di siku, 2. Ni 2. Sebut 2. Sebut apa? 2. Okey, ni di sini. Lapak ni sebut 3. Okey, sekali 1, 2, 3. Okey. Sekarang angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri. Okey, ni 4. 4. Di siku 5. 6. Okey, baik. Semua ada berapa? 6. Baik. Mana dekat tangan kita ada 6 rumah. Di tangan kita ada 6 rumah. Setiap rumah ini kita akan pasakkan sesuatu padanya. Kita ikat tambak di situ. Boleh? Okey. Boleh. Rumah yang pertama. Semua pegang pada hak nombor 1. Pegang kat nombor 1. Boleh? Dah pegang? Sentuh je, bagi rasa. Okey, letak di sini. Okey, itu. Okey, ikut kata-kata saya. Sebenarnya dalam kertas ada. Pada muka surat yang keempat. Hailah balik. Nombor 1 ada sini. Okey. Kalau nak duduk berdiri lagi cantik. Tapi sebab kamu duduk sekali wire tak ni kan. Eloknya kita berdiri. Kamu tutup mata semua. Tutup mata. Okay. Ikut kata-kata saya, kamu sebut dengan penuh penghayatan. Tak buka mic pun tak apa. Okey. Ini nombor 1. Okey, baik. Tarik nafas. Tahan. Dan lepaskan. Sekali, tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Okey, nombor 1 ni idea kita. Dengar nah, saya sebut, kamu ikut. Saya Hafiz Cemerlang. Perempuan sebut Hafizah kan. Saya Hafiz Cemerlang ingat 30 juzuk. Okey, cuba buat nah. Sekali lagi, nombor 1. Saya Hafiz Cemerlang. Saya Hafiz Cemerlang. Ingat 30 juzuk. Ingat 30 juzuk. Okey, saya nak anda semua pelajar-pelajar sila buat. Sila buat masing-masing. Sebut 3 kali. Saya Okay, sebut dengan penuh penjiwaan. Dengan penuh kata-kata yang syahdu. Saya Hafiz Cemerlang. Ingat 30 juzuk. Dengan bersungguh-sungguh. Okey.
Kalau lebih sensasi lagi, tutup mata. Duduk tangan tenang. Sekali sebut saya Hafiz Cemerlang. Ingat 30 juzuk. Okey, kita berpindah kepada yang nombor 2. Ini kepercayaan kita. Tambat di situ. Ikut saya. Saya percaya. Saya Hafiz Cemerlang boleh ingat 30 juzuk. Sekali lagi yang kedua. Saya percaya. Saya Hafiz Cemerlang boleh ingat 30 juzuk. Ada perkataan percaya dan boleh. Ada perkataan percaya dan boleh. Okey. Saya nak anda semua dengan penuh penghayatan, dengan suara yang syahdu. Sila sebutkan 3 kali. Okey, baik. Kita berpindah kepada yang ketiga. Dekat tapak tangan tu. Belah belakang dia. Ini keputusan kita. Letak di sini. Saya putuskan. Saya Hafiz Cemerlang mesti ingat 30 juzuk. Ada perkataan putuskan dengan mesti. Sekali lagi. Saya putuskan. Saya Hafiz Cemerlang mesti ingat 30 juzuk. Okey, segi masa untuk anda buat selama 3 kali dengan suara yang penuh syahdu, dengan penuh penjiwaan. Okey, baik. Kita berpindah yang keempat di sini. Keempat. Ikut saya lalu saya buat. Saya lihat. Saya dengar. Saya rasai. Dan alami. Saya Hafiz Cemerlang. Ingat 30 juzuk. Okey, sekali lagi ada lihat, dengar, rasa. Baik, Ini emosi kita. Saya lihat, saya dengar, saya rasa dan alami. Saya Hafiz Cemerlang. Ingat 30 juzuk. Okey, baik. Sekarang saya beri masa kepada anda untuk buat sebanyak 3 kali. Boleh buat sekarang. Okey, baik. Terima kasih kepada anda. Sekarang yang kelima. Ini tindakan kita. Tindakan kita. Siku. Ikut saya. Setiap hari. Ada 3. Setiap hari. Pertama. Saya fokus semasa kelas hafazan. Kedua. Saya murajaah 2 jam sehari. Ketiga, saya menghafal bersama rakan-rakan yang hebat. Okey, 3 perkara tu. Okey, sekali lagi. Setiap hari. Pertama, saya fokus semasa kelas hafazan. Saya murajaah 2 jam sehari. Saya menghafal bersama rakan-rakan yang hebat. Okey, baik. Saya beri masa kepada anda semua untuk sebutkan yang ni, yang kelima, siku ni. Boleh buat sekarang. Buat dengan penuh penghayatan.
Okey, baik, selesai. Kemudian yang terakhirnya diri sendiri. Bawah sekali kat tangan. Sebut ini. Hanya saya yang dapat menjayakannya. Ini tanggungjawab kita. Kitalah yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap diri saya. Tangannya di sini, tempatnya di sini. Hanya saya bertanggungjawab sepenuhnya kepada diri saya. Ya Allah, bantulah saya. Okey, cuba buat dengan penuh penghayatan. Okey, baik. Tahniah kepada anda semua kerana anda telah melakukan aktiviti 6 perkara tadi. Yang pertamanya, nombor 1, idea kita. Yang keduanya, kepercayaan kita. Yang ketiganya, keputusan kita. Yang keempat, emosi kita. Yang kelima, tindakan kita. Yang keenam, diri sendiri. Dan sebelum saya nak bagi tugasan kepada anak-anak pelajar sekalian. Hari ini ada berapa waktu sembahyang? Saya ada Zuhur. Ada Zuhur lagi. Okey. Ada Zuhur. Ada Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Ada 5 waktu kita akan bertemu esok hari. Saya nak beri tugasan kepada anak pelajar. Boleh? Boleh? Boleh, insyaAllah. Mudah saja. Setiap lepas waktu sembahyang, kamu baca balik yang kamu buat tadi. Satu pada dia. Tutup mata. Tutup mata, sebut. 2, 3, 4, 5, 6. Boleh? InsyaAllah boleh. Mudah InsyaAllah saja kan? boleh. Mudah saja. Esok nak tengok siapa yang buat 5 kali. Allah boleh. Kita ambil laporan siapa yang buat 5 kali tu. Okey? Baik, insyaAllah saya amat percaya anda ni seorang yang boleh memberi komitmen yang luar biasa. Tengok muka pun bersinar-sinar. Dan sungguhnya saya amat teruja bertemu dengan anda pada hari ini. Dan saya rasa hari ini cukup dengan sehingga why esok kita akan masuk tentang pengendalian emosi. Ini cukup penting. Bila kita nak hafal, mesti kita berada dalam state yang terbaik. Ingat ayat dia. Waktu hafal, pastikan kita berada dalam state yang terbaik. Apa dia? Siapa boleh tulis tu? State. Boleh komen tulis state. Nak bagi ringkas sebelum kita masuk esok. State yang terbaik. Ini cukup penting. Sewaktu hafal, pastikan berada dalam state yang terbaik. Apa state? State keadaan diri kita ni. Sekarang saya berada state sebagai penceramah sekarang. Saya dalam keadaan fokus. Saya dalam keadaan bertenaga sekarang. Itu saya mampu bercakap sampai 3 jam dengan anda semua. Saya dalam keadaan seronok bila berbicara dengan anda. Ini state-state yang bagus. Mana bila kita dalam state je ni, kita boleh melontarkan idea-idea yang luar biasa. Bila anda menghafal Al-Quran, berada dalam state yang terbaik, sat dia boleh ingat. Kadang-kadang kita ni orang pandai, tapi kita berada dalam state yang melemahkan. Boring ya. Cemuh ya. Tak larat. Agak-agak waktu ni kita buat kerja jadi tak? Tak jadi? Tak. Pernah main game? Pernah main game? Pernah. Waktu kita main game tu, apa state kita? Seronok. Fokus. Teruja. Betul tak? Betul. Bila ada stake tu, seronok dah kita main. Benar. Oh, main tu rasa fokus supaya kita tak sedap masa yang kita habiskan itu sebab terlalu teruja. Begitu juga dalam waktu menghafal Quran, kita kena letakkan state yang terbaik sekali. Ini nama dia genius state. Boleh? Tulis itu genius state. Waktu banyak gunakan genius state ini. Sebelum duduk atas kerusi, pastikan saya fokus. Kata dulu, saya fokus, saya ceria, saya bertenaga, saya ada rasa ingin tahu, saya berminat, saya bersemangat, saya berenergi. Sebut itu. Mana kita pilih benar-benar state yang terbaik. Apa dia? Genius state. Apa dia? Genius state. State keadaan diri pintar. Siapa yang berada dalam state ini, insya-Allah hafal Al-Quran menjadi begitu pantas sekali. InsyaAllah hari esok kita akan perincikan tentang genius state, mood turbo, pengurusan state management. Dia bukan boleh guna, bukan sekadar kita guna sewaktu menghafal Al-Quran, kita boleh guna waktu pelajaran-pelajaran yang lain.
hafalan Al-Quran menjadi begitu pantas sekali. Kalau dalam buku ada perbincangan E, emotion management. Ada dekat perbincangan apa? E. Okey, ada di sini. Kita akan masuk esok hari. Baik anak-anak pelajar sekalian. Sekarang pukul 10.56 tepat masanya. InsyaAllah. Saya pasti anda semua tak sabar lagi untuk mempraktiskan. Dan esok insyaAllah kita akan masuk ES. Bagaimana kita hafal? Kita ada 2 kali praktis. Kita ada 2 kali praktis esok. 10 minit, 10 minit. InsyaAllah kita akan latih menghafal dalam masa 10 minit. Esok ada latihan. Boleh? Baik, sebelum kita mengakhiri, jom kita sama-sama kita nyanyikan satu lagu. Nama dia lagu Baku Putuskan. Dalam kertas tu ada. Kamu tak buka mic dah apa? Tak buka mic dah apa? Dengar sama-sama. Sama-sama kita sebut lagu ini. Boleh? Mungkin dah kamu ingat dah. Okey, bersedia? Paksa guna suara ustaz saja. Nak pasang audio tak boleh. Okey, baik. Sebelum kita akhiri. Bersedia semua? Baik. Ya. Baik, tarik nafas semua, tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Tema lagu ini sebab kita telah membuat keputusan untuk mencapai impian ini. Okey, baik. 1, 2, 3. Ku putuskan satu impian. Aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota. Ku berikan di akhirat sana sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau kerana Allah. Keluarkan suara, bukan suara ustaz saja. Semua bukan bunyi kat rumah. Ku cinta ummi, ku cinta abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta ummi, ku cinta abi, berharap bersama di syurganya nanti. Ku impikan sepasang mahkota, berikan di akhirat sana sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau kerana Allah. Ku cinta ummi, ku cinta abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta ummi, ku cinta abi, berharap bersama di syurganya nanti. I love you ummi, I love you abi, I love my family forever in my heart. I love you ummi, I love you abi, I love my family forever in my heart. Ku putuskan satu impian. Aku ingin jadi hafiz
Quran. Okey, baik. Tahniah kepada anda semua. InsyaAllah kita akan bertemu esok hari pada waktu yang sama pukul 8 pagi. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada hari ini bermanfaat kepada anda. Dan anda belajar sesuatu dan tulis balik apa yang beberapa perkara penting yang anda pelajari pada hari ini. Baik, secara ringkasnya sebelum kita hafal Quran, betulkan mindset kita. Betulkan mindset kita. Wujudkan mindset yang baru. Yang kedua, letakkan sasaran, impian dan matlamat. Yang ketiga, binalah kemahuan yang kuat dalam menghafal Al-Quran. Sekadar itu saja. Terima kasih kepada penganjur, Ustaz Fahmi, Tuan Pengetua, barisan guru-guru dan seterusnya anak-anak yang dikasihi, disayangi sekalian. InsyaAllah kita bertemu lagi esok hari. Saya serahkan kepada pengerusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Salam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Tuan. Ustaz. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu Ustaz Syauqi atas perkongsian yang sangat bermanfaat untuk anak-anak didik SMKA Agama Krian pada hari ini. Okey, usia bukan penghalang untuk menghafal Al-Quran. Okey, nenek pun yang berusia 70 tahun mampu untuk menghafal Quran. Okey, yang penting, yang niat utamanya mestilah kita niat menghafal kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, segala yang baik, yang indah dan yang sempurna itu datangnya daripada Allah dan sama-samalah kita mensyukurinya. Okey, andai bertanya dah sampai ke seberang, andai memanjat dah sampai ke puncak, andai mendaki dah sampai ke puncak, setiap yang bermula pasti akan berakhir. Begitu juga dengan majlis kita pada hari ini. Okey, kita akan bertemu kembali pada hari esok. Okey, kita tangguhkan majlis hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, Ustaz. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Salam.